Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Hanan binti Idris akan membuat sedikit pembentangan tentang atau akan berkongsi sedikit tentang refleksi pertengahan praktikum saya. Untuk pengetahuan ustazah, saya berpraktikum atau melaksanakan praktikal saya di SK Panglima Adnan, Port Dickson. Penyelia saya adalah ustazah sendiri, Puan Rohayati, dan guru pembimbing saya adalah Puan Abidah. Sedikit sebanyak tentang diri saya. Kemudian saya akan teruskan dengan senarai kandungan apa yang akan saya sharekan pada ustazah tentang recording video kali ini. Untuk yang pertamanya, saya akan share sedikit pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang di IPG. Kemudian pengetahuan dan kemahiran baru, ilmu binaan dan inovasi, komen dan reaksi terhadap yang terakhir sekali, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar saya. Ataupun saya akan macam cerita sedikit tentang pengalaman mengajar saya, adakah ada improvement ataupun tidak. Seterusnya saya akan teruskan dengan pengetahuan. Isi kandungan yang pertama adalah pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG. Secara umumnya adalah pengetahuannya adalah IPG memberi saya ilmu tentang strategi pengajaran, kemahiran pengajaran, pengurusan bilik darjah. Jadi dekat sini saya nak terangkan, saya berkongsi sedikit dengan ustazah tentang diri saya. Pada mulanya saya memang tak ada pengalaman langsung dalam ada pengalaman mengajar itu, tapi saya pernah berpengalaman mengajar dalam sekolah rendah Kafar bahagian petang. Jadi bila kafar ni kita dengan tak ada ilmunya, jadi kita ajarlah apa yang patutnya tanpa ada ilmu, tanpa ada skill, tanpa ada tujuan. Itu pun saya ganti guru bersalin. Saya mengajar macam tu lah. Kemudian saya ada pengalaman mengajar tadika pasti. Itu pun saya jaga anak-anak 4 tahun. Jadi nak cari strategi pengajaran tu, saya hanya buat sedikit pembacaan saja. Kemudian saya cuba aplikasikan try and error. Macam mana kita nak track? Saya banyak membaca, maksudnya lebih dapat banyak input tentang macam mana kita nak attract budak kecil kan. Budak kecil dia boleh fokus dalam 5 minit, 10 minit pun. Kalau kita nak, maksudnya kita nak dia dapat ilmu tu, kita kena sediakan macam bermain sambil belajar. Contoh saya pernah buat kanak-kanak 4 tahun ni kita bermain belun. Dalam masa yang sama saya ajar dia belun tu warna apa. Dia main belun dalam kelas, sangat seronok main belun. Kemudian saya tanya, semua saya bagi tahu seorang-seorang belun dia warna apa, belun ni warna apa kan. And then masing-masing ingatlah warna dia apa. Kemudian saya akan tanyalah belun nama kawan dia tu, belun kawan dia tu warna apa. Macam tu lah. Itu untuk yang mudah lah kita ajar tentang warna. Jadi so far menarik, dan diorang pun kenal juga warna, dapatlah sedikit tapi tak banyak. Saya macam tak nampak sangat, sebab kita tak ada pendedahan awal tentang pendidikan. Jadi kita pakai redah je. Kemudian bila IPG dah bagi, maksudnya dah bagi ilmu tentang strategi pengajaran, macam mana kita nak buat semua, dari situ kita menimbul pengalaman tentang kemahiran pengajaran dan macam mana kita nak menguruskan bilik darjah. Dalam masa yang sama kita menimbul pengalaman di situ. Maksudnya kita dah tahu sedikit strategi, maksudnya kita dah dapat ilmu tentang strategi pengajaran. Dari secara tak langsung kita dapat pengalaman kemahiran tu dengan pengurusan bilik darjah tu. Jadi kita macam kita try
try mana yang boleh, maksudnya based on apa yang kita dapat daripada IPG. Dekat sini saya nak sampaikan yang sebenarnya IPG sangat membantu guru-guru yang tak ada pendidikan langsung untuk menyampaikan ilmu. Kita tak ada, sebelum ni memang tak ada ilmu, tapi bila dah IPG dah, maksudnya kita dah ikut kursus kan, sebab kami yang PDPP ni adalah guru-guru yang tiada ilmu pendidikan. So penting sebenarnya ilmu pendidikan tu, macam mana kita nak tarik budak. Kita masuk dengan kosong, dan dalam masa yang sama kita bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak. Di situ perlukan ilmu. Kalau tak ada, maksudnya tak ada tuan guru, tak ada apa orang kata guideline untuk kita sampaikan ilmu tu, memang susah sebenarnya. Jadi IPG sangat membantu di sinilah. Okey, kemudian saya akan teruskan kepada strategi pengajaran yang saya dapat tu adalah terbagi pada 3: berpusatkan guru, murid dan bahan. Okey, untuk berpusatkan guru menguasai dan mengawal segala aktiviti pelajaran. Itu guru banyak memberi penerangan dan pelajar hanya duduk mendengar. Ini biasa daripada zaman saya sekolah, daripada rasanya memang, maksudnya ini berpusatkan guru ini adalah macam kita panggil macam kuno lah. Budak dengar kita cakap itu. Kalau kita amalkan yang berpusatkan guru ini boleh, tapi tak semua. Dia tak sesuai untuk semua keadaan. Ada certain keadaan je. Sebab apa yang saya belajar adalah guru adalah pembimbing. Maksudnya kita support. Sekarang ni point dia, guru adalah pembimbing. So bila budak ada ilmu, dia nak tahu pasal ilmu tu, jadi kita support, kita terangkan. Dia bukan guru sebagai rujukan, dia tidak dah. Maksudnya kita hanya membantu pelajar untuk bantu pelajar untuk dia faham apa yang dia belajar. Maksudnya kita tolong dia. Bukanlah sekadar kita terangkan, budak faham ke tak faham ke, dia orang tak dia macam tu. Tak boleh macam tu. Sekarang ni konsepnya macam tu. Maksudnya kita sebagai pembimbing. Kemudian boleh kita buat yang berpusatkan guru ini, tapi tidaklah semua keadaan. Mungkin sedikit sahaja dalam pembelajaran, untuk kita terangkan sedikit, contoh makna ke apa ke kan. Itu bila kita guna bahan, dia berpusatkan bahan pula. Macam tu. Kalau just tazkirah, macam kita dengar tazkirah lah kan. Kalau budak kalau sekolah orang tua, dia sedap lah dengar tazkirah, dapat point, input kan, kita tulis. Kalau budak kecil memang tidur lah, dia tidurnya dalam kelas nanti. Macam tu. Okey, seterusnya saya poin yang seterusnya adalah berpusatkan murid. Murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Okey, yang ni kita encourage budak-budak untuk terlibat sama dalam aktiviti. Maksudnya kita buat sesi soal jawab, kita bagi sesi soal jawab tu lah, sumbang saran, benda-benda yang murid nak bercakap, benda-benda yang boleh buatkan murid tu nak bersuara. Itu adalah berpusatkan murid. Maksudnya kita hanya macam tolong sikit-sikit macam tu. Kemudian murid yang selebihnya, kita encourage dia untuk menonjol, untuk tunjukkan sama ada bercakap atau buat aktiviti, apa-apa saja yang boleh buatkan pelajar itu aktif dalam kelas. Bukan jadi murid yang pasif, dengar untuk macam tu, tak. Okey, kemudian poin yang ketiga adalah berpusatkan bahan. Berpusatkan bahan ini adalah benda yang sangat membantu pelajar, dan diorang sebenarnya seronok bila ada bahan. Sebab saya kan pernah buat berpusatkan guru. Dengan berpusatkan bahan ini sangat berbeza diorang punya attitude ataupun diorang punya keaktifan dalam kelas tu. Kalau berpusatkan guru kan, dia orang pasif je. Tapi bila saya sediakan bahan,
kita berpusatkan bahan, kita sediakan mahjong, ataupun just kad yang simple je pun diorang boleh. Maksudnya dia seronok. Benda tu membantu pelajar untuk lebih memahami dan mengingat apa yang kita sampaikan. Jadi kalau berpusatkan guru, kita agak senang untuk mengawal apa tadi kita sebut, poin yang ketiga tadi, sekejap. Pengurusan bilik darjah ni kan, senang kita nak kawal murid. Tapi kalau berpusatkan bahan, nak kawal murid tu agak mencabar. Tapi sebenarnya seronok sebenarnya bila kita tahu teknik, bila kita tahu, kita pandai. Walaupun dia agak sukar, tapi sebenarnya sangat-sangat membantu pelajar. Sebab budak dia tak boleh fokus lama-lama sangat. Kalau budak kecil dalam 5 minit lah, kalau anak saya tu dalam sekejap je, lepas tu dia dah fikir main. Sebab memang kehidupan diorang adalah main untuk budak kecil ni kan. Tapi bila dah masuk sekolah rendah ni, boleh diorang boleh fokus lebih sikit, tapi tak boleh lama-lama. Jadi bila ada bahan tu, dia membantu pelajar sebenarnya. Terutamanya bila kita sebab bila ada bahan, sebenarnya kita boleh maksudnya kita boleh aktifkan budak yang jenis kinestetik, budak yang jenis audio. Kalau audio, dia orang boleh duduk dekat berpusatkan guru ini. Tapi budak kinestetik tak boleh. Jadi kita kena mempelbagaikan cara pengajaran kita. Dengan lagi satu, audio, visual. Visual ni itulah pentingnya bahan. Maksudnya dia bila dia belajar, kita kena tulis, kita kena sediakan bahan. So maksudnya dia faham pembelajaran melalui melihat. Kalau budak kinestetik ni, dari segi pergerakan, dia orang kena bergerak. Dia tak boleh duduk diam, tak boleh. Itu sangat membosankan dia orang, dan memang tak masuk lah. Saya memang dalam kelas tu, setiap kelas mesti ada. Dalam kelas saya memang ada seorang budak tu, dia jenis kinestetik, dia tak boleh duduk diam. Bila ada bahan, membantu juga dia tu. Dan bila ada, dia pandai, tapi dia kena bergerak. Dia tak boleh duduk diam. Bila dia duduk diam tu, dia akan kacau orang. Jadi orang lain nak belajar tak sedap lah. Itu strategi pengajaran yang saya dapat. Kemudian strategi berpusatkan murid ini adalah antara aktiviti yang dibuat. Murid-murid berkongsi idea di kalangan mereka, kan buat kerja kumpulan. Ini pun kerja kumpulan, dan dalamnya adalah gambar tentang berpusatkan bahan juga untuk yang ini. Saya sediakan bahan, dia orang buat. Jadi budak yang pasif tu tak nak dia orang kena terlibat. Budak kinestetik tu kita boleh kontrol dia sebab dia buat kerja. Tak adalah dia kacau orang. Macam tu. Kemahiran pengajaran yang saya dapat tu adalah kemahiran set induksi. Untuk sebelum sem-sem sebelum ini, saya belajar set induksi tu. Dalam ni kita kena buat ni secara teori. Kita kena buat ni macam ni. So bila kita berpraktikal ni, kita amalkan teori tersebut. Jadi dapatlah pelajar tu memahami. Maksudnya bolehlah kita aplikasikan kepada murid. Sebenarnya set induksi, bila saya berpraktikal, saya buat set induksi untuk yang pertama kali dan kedua kali, memang banyak pembetulan. Kita tak fokus pada ni, kita kena sepatutnya set induksi ni sesimpel ini, macam ni, berdasarkan guru pembimbing yang ni lah, guru pembimbing yang membantu saya. Jadi set induksi ni sebenarnya adalah satu key point untuk kita bantu. Maksudnya kita tarik minat pelajar, maksudnya kita timbulkan minat pelajar, timbulkan satu tanda tanya, macam mana pelajar tu nak terangkan, maksudnya macam mana pelajar tu nak belajar hari tu. Kita letak satu apa orang kata, benchmark ke, ataupun orang kita panggil satu titik besar yang menjadi pertanyaan diorang. Seronok je tajuk hari ni.
Macam tu. So industri ni sebenarnya sangat penting. So untuk kita pancing minat dia untuk belajar tajuk tu pada hari itu, pada hari tersebut. Dia kalau sebelum ni masa mula-mula hari tu saya buat dalam lama ke dalam 5-10 minit macam tu lah untuk set industri. Lepas tu saya buat benda lain, dia jadi macam tu bukan set industri sebenarnya, tu dah masuk belajar dah. Lepas tu bila dah cuba banyak kali, kemudian nextnya tu barulah saya faham, okay, set industri ni simple je. Simple je, dan dia kena macam tepat dan padat, kena macam tu dekat pelajar. Okay, tu untuk kemahiran set industri. Dia kena macam kita kena keep buat biar ada pengalaman mengajar. Dari situ kita dapat pengalaman mengajar, dari situ kita tahu apa kesalahan kita. Okay, seterusnya ini adalah contoh set industri saya buat. Contoh yang hari tu saya buat tayangan video. Video pendek je. So bila kita dah bagi tahu macam budak menarik, wah ada video, dia cerita pasal apa ustazah, dia cerita pasal apa, kita nak tengok apa sebenarnya ustazah, macam tu. Bila ada video ni budak-budak akan faham. Budak-budak akan macam tu tanya-tanya, cantiknya, kita nak belajar apa dia. Jadi budak-budak menarik, kita menarik minat budak. Contoh pasal barulah kita masuk pasal kekuasaan Allah. Kemudian video ada, saya ada buat juga flashcard, kad imbas, kita tunjuk dekat dia ni apa, contoh macam kalau ini adalah tajuk Jawi tentang imbuhan apitan. Jadi kita tunjuk macam tu. So budak akan tahu, hari ni nak belajar, mungkin belajar imbuhan. Kemudian barulah kita masuk tajuk sebenar, kita nak belajar tentang imbuhan apitan. Okey, pengurusan bilik darjah. Saya mengaplikasikan teori operant Skinner. Operant Skinner, penugahan ialah perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan. Itu diulangi, satu bentuk motivasi dalam aktiviti PDP. Contoh penugahan positif, kita memberi kata pujian. Macam tu, contohnya budak tu buat baik, ataupun budak tu dapat sesuatu yang macam bagus lah dibuat kan. Jadi kita buat teori ni, so jadi kita menggalakkan dia untuk buat lagi benda baik tu. Contoh macam kita bagi pujian, bagusnya kamu, pandai, macam tu. Ataupun kita bagi senyuman, memberi hadiah. Benda-benda ni semua mendorong murid untuk membuat untuk menghasilkan kerja-kerja yang baik. So dia akan buat kerja sekolah dia. Contoh kalau macam saya memang awal-awal hari tu kita just macam bagi kita write buku dia kan, dia buat betul kan, kita write buku dia, okey dah. Lepas tu saya cuba tambah sikit bintang. Budak seronok dapat bintang, walaupun bintang saya tu tak adalah macam bintang sangat pun. Dia macam bintang simple je, tapi dia macam, aku dapat bintang. Budak darjah 3 kan, dia seronok lah. Okey, kemudian saya upgrade sikit dia, saya punya hadiah, maksudnya ganjaran ni, dengan bagi dia chalk. Kita macam beli chalk kan, lepas kita bagi bagus. Lepas tu kalau macam dia orang buat benda yang orang lain tak buat, maksudnya benda baik orang lain tak buat, saya sediakan buku kecil, buku 35 tu. Buku 35 tu adalah buku yang saya sediakan, dan saya suruh setiap kali kelas saya bawa, saya akan bagi cop kalau dia orang buat sesuatu kebaikan. Tak kisahlah kebaikan secara langsung atau tidak langsung. Kalau buat latihan, saya akan bagi cop dekat buku tulis tu lah. Kalau maksudnya buku latihan diorang tu, kalau macam diorang jaga kebersihan, diorang tegur kawan, diorang tolong kawan, itu saya bagi cop lain dekat buku 35 tu. Jadi budak-budak ni macam nak kumpul cop tu lah. Dia macam ada reward yang membantu pelajar tu untuk sentiasa buat benda-benda baik.
Okey, seterusnya pengetahuan dan kemahiran baru, perancangan PDP dan menulis jurnal. Okey, untuk perancangan PDP ni sebenarnya kalau dekat sekolah saya memang kita orang dah beli maksudnya 1 tahun punya apa orang kata RPH. 1 tahun punya RPH. Jadi kita tinggal tukar tarikh hari hari masa kelas macam tu lah, yang bahagian tajuk besar tu, yang isi lain tu semua dah ada. Jadi sebelum ni tanpa, kalau tak ada KDC ni, memang saya based on tu je. Saya buat RPH tu, faham tak faham macam tu kan. Kita macam macam mana nak buat kan. Kita just sediakan RPH, lepas tu hantar macam tu je. Lepas tu bila saya dah IPG ajar, okey RPH ni macam ni kita kena buat kan. Okey, barulah saya faham, ini standard kandungan, ini kriteria kejayaan yang kita kena capai. Okey, lepas tu apa benda yang kita kena improve next PDP. Jadi nak merancang PDP tu macam memerlukan kefahaman sebenarnya. Nak rujuk apa, nak tengok kat mana, macam mana nak buat. Banyak, maksudnya kita perlukan rujukan lah. Tak boleh macam pakai buat je macam tu, tak boleh. Macam bukan pakai buat je, maksudnya kita macam benda tu kan dah tersedia. Jadi kita tukar tarikh, tukar hari je, kita hantar. Bukan kita buat bukan untuk kita mengajar dalam kelas. Sebelum ni saya buat tu macam untuk hantar dekat pihak pentadbir, maksudnya untuk dicop lah. Kita buat RPH, tapi saya tak masuk kelas, saya ajar benda lain. Saya tak ajar pun apa RPH itu, apa RPH yang saya buat tu, macam tu. Itu sebelum ni. Sekarang saya dah faham, jadi kita teliti RPH tu, kita buat. Kemudian menyediakan bahan bantu mengajar. Contoh macam ni, saya sediakan yang saya sebut tadi, kad imbas, ataupun saya sediakan video. Ini saya sediakan mahjong dan kad-kad ni untuk diorang tampal-tampal, buat aktiviti lah, BBM. Kemudian lagi satu benda baru saya belajar. Saya kurang sikit bab IT ni, tak adalah teres sangat. Hari tu saya nak buat recording. Kemudian saya minta ada staff tu bahagian IT lah, dia akan bantu dari segi IT lah, apa-apa pun. Kemudian masa saya nak buat recording tu, dia tak datang. Dia ada kat sekolah tapi dia tak datang kat tempat, maksudnya dekat Mama ICT tu, untuk tolong saya record. Jadi tak nak saya kena macam berfikir di luar kotak. Macam mana nak buat recording video ni? Terpaksalah kita gunakan apa yang ada. Guna video, guna handphone sendiri, and then guna kaki tu. Benda tu mengajar saya untuk buat sendiri. Untuk berdikari, jangan mengharapkan orang. Nak menyediakan rakaman pengajaran tu, kalau tak ada ilmu agak susah lah. Sebab kita nak set up semua sendiri. Satu, nak set up handphone, nak set up tempat semua. Kemudian kita nak set up LCD, nak set up komputer kat depan tu. Itu sangat-sangat taklah sangat mencabar. Tapi benda tu perlukan masa. Kalau orang biasa macam saya ni, memang perlukan masa lah untuk set up semua tu. Jadi kita dah ganggu waktu PDP. Benda tu sepatutnya kena selesaikan sebelum waktu PDP. Jadi kat sini saya belajar. Kemudian saya belajar tulis jurnal, tulis, kita cerita apa masalah jurnal dan masalah yang kita hadapi dalam minggu tu. Kemudian kita selesaikan, cuba selesaikan untuk minggu nextnya tu. Okey, itu untuk yang ni. Kemudian saya teruskan dengan ilmu binaan dan inovasi. Ilmu binaan dan inovasi ni, isu inovasi ni, saya berhadapan dengan murid yang kurang memberi respon. Bila kita bagi kerja individu, dia buat tapi macam
dengan keadaan dia tak pandai bacanya, dengan dia tak pandai menulisnya. Jadi dia buat secara individu, tapi macam orang lain dah siap latihan tu, tapi dia baru tulis hari, tarikh, tajuk. Itu pun tulisan dia macam macam darjah satu, tak pandai nulis lagi. Macam lepas tu dia tak adalah bertanya ke, dia macam slow je. Jadi saya macam mana kita nak buat budak ni supaya dia nak belajar kan. Jadi dia kurang respon. Lepas tu dia tak ada idea, maksudnya tak ada idea dia terhad pembelajaran, kurang progresif lah untuk dia. Kemudian saya cuba ubah suai sesi pengajaran saya. Benda saya buat dalam bentuk kumpulan tadi, ada gambar tadi, saya buat dalam bentuk kumpulan. Lepas tu budak-budak kena curah idea nak buat macam mana kita nak dapatkan jawapan tu. Tanya ustazah ke, nak tiru orang ke, nak tengok buku teks ke. Sebab dia ramai kan, otak dia banyak. Jadi kita gabung dari bila kita buat kerja kumpulan tu, dah otak-otak dia orang berhubung. Otak ni berhubung dengan ini, dia membantulah. Jadi budak jadi aktif. Kemudian bila dah buat kerja dalam kumpulan, saya bagi dia ganjaran. Macam tadi saya bagi reward chop tu lah. Ada juga saya bagi dia coklat, macam tu. Tapi macam tu lah saya bagi. Kemudian bila lepas je pada sesi pengajaran hari tu, baru saya nampak sebenarnya budak-budak ni aktif sebenarnya. Tapi kita sendiri nak kena try, kita sendiri nak kena buat dia aktif. Kita sendiri yang nak kena, maksudnya cungkil. Macam mana nak buat budak tu aktif? Kita sendiri macam kena kreatif, kena cari budak tu aktif. Budak tu supaya dia jadi aktif. Sebab setiap budak dia lain-lain, dia punya point aktif itu. Macam saya dulu kalau mengaji dengan mak ayah saya, memang saya slow sangat-sangat. Orang adik-adik dah naik Al-Quran, saya masih Iqra. Tengok Iqra, baca, maksudnya kita Iqra lagi kan. Macam mak saya pun dah usaha, orang adik-adik lain elok je naik Quran, baca macam biasa kan. Saya tak. Kemudian mak saya hantar saya ajar ngaji kat tempat lain. Bukan hantar lah, saya macam nak mengaji dekat rumah orang. Maksudnya yelah, mengaji kat tempat orang, macam nenek ajar ngaji kan. Saya macam nak pergi situ kan. Bila saya mengaji dengan nenek tu, maksudnya tak mengaji dengan mak ayah saya, so mengaji kat tempat lain, laju je, boleh je saya naik Al-Quran cepat. Boleh je saya kejar adik saya yang dah naik Quran tu, saya boleh kejar. Saya jadi laju. Jadi kat situ mungkin setiap budak tu dia ada guru dia yang tersendiri, ataupun dia ada point, apa orang kata point ke, dia macam ada Swiss macam tu. Kalau budak tu tak dapat time tu, kita tak boleh marah dia, kita tak boleh nak macam push dia buat tak boleh. Kita macam okay, tak apa, cuba lagi, kita try and error, kita buat lagi benda lain, kita buat cara lain macam mana nak aktifkan budak tu. Macam tu lah. Itu berdasarkan pengalaman saya dalam mengajar, dalam menimba ilmu. Dan perkara ini bukanlah saya tahu sendiri. Perkara yang pasal saya mengaji Iqra naik Quran tu, mak saya cerita. Sebab setiap budak tu lain, jadi kita tak boleh nak marah dia. Kalau dia tak dapat, kita nak marah dia mesti dapat macam tu kan. Tak boleh. Okay, isu inovasi ni saya bagikan ganjaran ni lah. Bila bagi ganjaran, budak-budak jadi, daripada semua ada nak tanya apa-apa, semua senyap je, semua tengok aje. Bila saya buat aktiviti berkumpulan, saya bagi hadiah, saya bagi
coklat, masa tu sebelum puasa lah, saya bagi ganjaran lah kan. Barulah saya ustazah. Lepas tu berebut-rebut nak jawab soalan, berebut-rebut volunteer diri untuk baca. Padahal benda tu tak perlu pakai dia baca pun, tapi macam dekat situ kita nampak keaktifan dia. Kat situ jadi seronok. Benda tu jadi seronok. So dalam masa yang sama kita belajar macam mana nak mengurus bilik darjah, macam mana nak kontrol environment macam tu, macam mana nak kontrol budak-budak tu. Okey, seterusnya inilah perbincangan kumpulan. Macam tadi perbincangan kumpulan, kemudian saya buat pembentangan. Lepas buat pembentangan tu kita bagi reward. Macam itulah. Komen. Okey, seterusnya isi kandungan komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar. Saya cuba mempertingkatkan soalan kemahiran beraras tinggi, kemahiran berfikir aras tinggi kebat. Okay, mula-mula saya try saya bagi dia orang untuk kemahiran berfikir aras rendah ni. Saya bagi dia ingat dulu, contoh kita bagi tahu, kita terangkan pasal maksud al-alim kan, maha mengetahui, dua perkataan je. Bagi dia ingat. Okey, al-alim maksud dia mengetahui. Okey, kemudian baru saya terangkan, saya naikkan sikit, baru saya terangkan apa mengetahui itu. Allah maha mengetahui apa, Allah apa, kita terangkan macam mana, maksudnya kita bagi dia faham. Kemudian baru saya naikkan lagi kepada mengaplikasi. Bila kita terang Allah maha mengetahui, Allah tahu apa yang kita buat semua kan. Macam mana kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi kita kena sentiasa buat benda baik, kita terangkanlah kat dia. Dalam masa yang sama saya minta dia aplikasikan. Contoh masuk kelas baca bismillah, ataupun time bagi salam semua pandang cikgu sebagai tanda menghormati. Bukan time kita bagi salam budak-budak buat benda lain, tengok buku, kemas beg, main. Maksudnya kita tak aplikasikan kat dia orang. Lepas tu kita kaitkanlah dengan benda tu berlaku dalam kehidupan seharian dia. Lepas tu kemudian kita kaitkan dengan maksud Allah al-alim tadi, Allah maha mengetahui tadi. Kemudian saya minta dia orang menganalisis. Kita bagi contoh-contoh situasi, so dia orang analisis. Oh, ini macam ni. Lepas tu dalam masa yang sama dia menilai, bagus tak buat macam ni, situasi macam ni bagus tak. Kemudian baru dia orang mencipta ni. Sebenarnya kalau saya tengok dalam pendidikan Islam ni, dia orang lebih kepada mencipta ni payah sikit. Saya nampak dia macam lebih kepada istiqomah. Kena beramal, istiqomah dalam pembelajaran. Maksudnya apa yang kita ajar tu dia istiqomah. Contoh amalkan bismillah kan, setiap kali kita buat benda baca bismillah. Benda tu istiqomah. Kalau nak mencipta ni macam susah sikit lah sebenarnya. Untuk budak-budak darjah 3 ni kan, dia macam mana saya nak cakap, benda tu lebih kepada ni lah, menilai kemudian istiqomah, buat benda baik tu selalu. Macam tu. Okay, untuk isu murid pasif ni, kita antara kaedah yang saya buat kan, supaya nak kurangkan budak-budak murid pasif ni, budak-budak pasif ni, kita memberi peluang pada semua murid untuk menjawab. Maksudnya kita tak pilih kasih, kita bagi je dia orang nak jawab apa. Kemudian kita bagi ataupun kemudian kita panggil nama budak-budak yang macam senyap tu kan, kita attack dia. Kita panggil nama dia. Okey, kamu nak buat apa jawapan ni? Ataupun saya, kalau budak-budak yang jenis kinestetik ni, saya panggil nama dia. Jadi dia tak adalah dia ganggu kawan dia. Kalau yang budak yang pasif ni, panggillah nama dia, bagi dia macam encourage dia untuk menyebut jawapan kan, ataupun bagi sumbang idea ke.
Kemudian buat tugasan kumpulan, bagi peluang semua ahli kumpulan untuk sesi pembentangan di hadapan kelas. Maksudnya bukan seorang je, asyik dia. Asyik orang sama je bercakap depan kelas kan. Saya buat teknik macam, saya buat cara macam semua kena cakap. Contoh dalam satu kumpulan tu 5 orang, okey, yang ni cakap ni, ni cakap ni, yang ni cakap ni. So, semua orang kena bersuara. Kemudian saya menyediakan ganjaran tadilah, reward yang saya sebutkan tadi. Cok, maka hadiah coklat, macam tu lah. Setakat ni 2 tu je lah. Saya tidak lebih kepada hadiah-hadiah macam materialistik sangat, macam pensel warna ke apa ke, tak. Saya just bagi ganjaran yang simple macam tu je. Sekian saja untuk sesi perkongsian daripada saya tentang pengalaman saya sepanjang berpraktikum ini. Syukran jazilan ila istima uki. Terima kasih Zaza yang sudah mendengar dan melihat video saya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.